观众朋友们，大家好，欢迎收看健康美食，我是洪晶晶。现在呢，我们已经进入斋月期间了。可是大家都知道，不只是在印尼，可是全世界的人都在抗击新冠病毒，所以可能今年的斋月呢，跟去年的会有点不一样。虽然是那样呢，我还是会推荐给大家特别适合在开斋时吃的一些美食。我今天呢，已经联系了我的3个厨师朋友，看看他们有什么推荐给大家呢？我现在就要打电话给我的第一个厨师朋友，这位厨师特别有名哦，你们肯定在社交媒体上经常看到他的。Hai Chef Andin, apa kabar? Baik. Ada nggak sih Chef makanan-makanan yang bisa direferensikan kepada permisa Tasty and Healthy untuk berbuka puasa? Sebenarnya aku mau rekomendasikan minuman segar, bisa untuk ide berbuka puasa. Minuman tuh yang pertama harus segar, tapi nggak lupa juga aku masukin unsur-unsur yang menyehatkan gitu. Kayak biasanya aku tambahin buah atau jus-jus buah kayak gitu. Oke, kalau begitu mari kita langsung lihat proses pembuatannya aja ya. Oke. Apa kabar semuanya? Aku mau kasih bukan tips apa ya, kasih alternatif menu-menu untuk berbuka puasa yang segar-segar gitu deh, karena biasanya kan buka puasa menunya itu aja, bosan. Jadi kali aja ini bisa menambah inspirasi berbuka untuk kalian. Langsung aja yuk kita bikin menu bukaannya. Cuma 10 menit sebelum buka udah pasti berhasil. Nah sekarang langsung kita buat ya. Ini kan semangkanya udah aku belah. Nah ini mau aku bentuk bulet-buletan gitu, kalian pasti udah pada tahu juga ya.西瓜可以大量补充人体所需的水分，在天气炎热的时候，多吃西瓜或西瓜汁可以排出体内多余的热量和毒素，去日解暑。它还具有延缓衰老的益处。西瓜中含有的蛋白酶可以帮助人体很好的吸收蛋白质。西瓜含有少量的盐，能起到治疗肾炎的作用，还有利于降低血压和排尿。除此以外，西瓜还可以预防坏血病、心血管系统疾病，提高人体免疫力，促进新陈代谢，减少胆固醇和生肌。Nah kalau udah dibentuk si semangka yang bulat-bulatnya, sekarang kita kerok sisanya. Si air-airnya ini kita masukin ke wadah ya. Seger banget nih kelihatannya semangka. Nah ini tadi semangka yang udah dikerok, sisa-sisanya tadi mau aku hancurin, aku crush pakai alat ini ya. Nah kalau udah jadi kayak gini, udah hancur semuanya jadi kayak jus gitu, udah siap nih semuanya, tinggal kita plating aja atau tata aja minumannya. Nah ini tempat semangkanya jangan dibuang, bisa jadi wadah yang cantik banget buat tempat si semangkanya ini. Langsung aku mau tata pakai es batu. Ini aku pakai es batunya yang gede-gede. Ini wadahnya bisa jadi mangkuk cantik ya kan, jadi nggak usah cuci piring. Ini bisa jadi ide nih kalau mau ngadain acara bukber di rumah ya kan. Seger banget nih kelihatannya. Setelah es batu, terus kita masukin lagi tadi semangka yang udah aku bulet-buletin. Tuh, masukin di sekelilingnya ya. Nah kalau udah kayak gini, aku mau tambahin si sari semangkanya. Cuman ini mau aku saring karena tadi kan banyak biji-bijinya ya, supaya nggak ikutan. Wow, seger banget. Nah
biar tambah seger, ini aku perasin si sari jeruk lime-nya itu tadi ya. Dikit aja, takutnya terlalu asam, soalnya asam. Udah deh. Terakhir tinggal kita garnish atau kita hias. Dan terakhir kita tambahin daun mint biar seger dan juga menambah cantik.好，观众朋友们，大家都已经看到了 Andy 厨师给我们的推荐吧。希望这杯又健康又好喝的饮料呢，能为在开斋的朋友们呢解渴。所以接下来呢，我们还要打给我们的第二个厨师 Andy 厨师。所以不要转台，健康美食马上回来。观众朋友们，欢迎继续收看健康美食。刚才 Andy 厨师的推荐已经特别棒了，可是现在我的另外一个厨师朋友呢 ，Andy 厨师也是相当的可口哦，所以我们直接打给他吧。Hai Chef Andy, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Kita bertemu lagi di sini. Ya. Chef Andy, ada rekomendasi masakan apa nggak sih yang cocok untuk berbuka puasa? Oke, kalau saya sih rekomendasi saya akan bikin pastel. Biasanya sih itu ada yang isinya macam-macam ya, bisa isinya daging, sayuran, bisa juga ditambah dengan mushroom dan lain-lain. Tergantung variasi dari kita apa yang mau bikinnya nih, mau bikin apa. Kalau vegetarian ya cukup dengan sayur-sayuran dan bihun gitu. Oke Chef, kalau gitu mari kita langsung lihat proses pembuatannya kayak gimana ya Chef. Halo semua, apa kabar? Saya dengan Chef Indra. Hari ini kita akan memasak pastel atau dibilang gelato. Ini salah satu menu andalan buat orang-orang berbuka puasa. Oke, adapun bahan-bahan yang kita pakai adalah ada kacang, terus cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang putih. Ini untuk sambal. Terus untuk isiannya kita ada bihun, terus bawang putih, bawang merah, telur, daun bawang, wortel, kentang, dan adapun juga untuk adonan kulit kita punya air, margarin, garam, gula, dan tepung. 首先，将做好的面团静置15分钟，之后将面团干至约2到3毫米的厚度，用手触摸可以感觉到厚度是否一致。若没有环形的割刀，你也可以使用罐子的盖或碗来做成 pastel 所需的圆形面皮。作为面皮的馅，1个鸡蛋的分量可以切成8份所需。 Jadi ambil ujungnya, kira-kira tengah-tengahnya bertemu dengan sisi yang lain seperti ini. Lalu kita cubit. Oke. Kemudian kita lakukan seperti di awal tadi, dicubit seperti ini. Fungsinya apa? Agar ketika menggoreng tidak terkelupas. Jadi nggak usah terburu-buru. pastel 非常适合在斋月吃，而且很受欢迎，因为它做法非常简单，味道也很鲜美，很受美食爱好者的欢迎。 Goreng, panaskan dulu minyak.
Kemudian proses pembuatan sambal, jadi ini semua kita rebus, jangan lupa beri garam sehingga si cabai ini layu. Kemudian kita haluskan dengan campur dengan kacang. Tambahkan sedikit air dari rebusan tadi. Akhirnya pasta kita sudah jadi pemirsa, buat cemilan untuk berbuka puasa. 食用这种小吃对我们的身体很健康，因为所用的食材非常有营养，比如鸡蛋有益于保持稳定体重。巴塞尔还富含人体所需的矿物质，特别是对眼睛很好。在斋月期间，还有一些食物是很容易找得到的，其中之一是绿香蕉冰饮品，源自万加西的这道特制饮品。 在斋月期间非常受印尼人民的欢迎。安迪厨师也说了，这道绿香蕉冰饮品做法非常简单，大家也可以在家里做。食材也很简单，有糖、米粉、面粉、水、香兰食用色素、盐、香蕉、椰奶、香蕉、安文香蕉糖酱和炼乳。首先将香蕉蒸15分钟。 制作面团，先将米粉、面粉、香草、盐和糖混合到一个大碗中，之后加入500毫升水，搅拌至均匀分布，然后加入香兰食用色素上色，把面团过滤，然后用小火煮至熟。准备塑料，并把香蕉包到面团里。 将已包好的香蕉蒸约20分钟，一边等一边把酱准备好。在热锅中加入椰奶、糖和面粉，加入香兰叶，搅拌至变稠，直到所有食材都煮熟后，绿香蕉冰饮品就做好了。哇，观众朋友们 ，Andy 厨师的推荐呢，真的直接让我流口水了。 我现在特别好奇，我们的第3个厨师朋友到底会推荐什么样的食物给我们呢？所以你们不要转台，健康美食马上回来。观众朋友们，欢迎继续收看健康美食。 那我们现在的第3个厨师呢，跟前2位有点不一样，因为他不是印尼人，而是西方人，所以今天他会展示给我们是怎么样的一个美食呢？而且听说呢，他这道美食是印尼和西方文化融化在一起做出来的一道美食，好奇吧？我们直接看那个烹饪过程吧。Today we having the chicken breast. Will be in lemongrass and chili infused chicken cream sauce, and then finish with herb and fresh butter. Now we're going to cut the chicken breast. 奶油鸡 （Chicken à la Crème） 是一道知名的典型法国菜。鲜嫩的鸡肉和美味的奶油相结合，非常适合在开斋时食用。为了适应印尼人的口味。 Stefan 厨师还特意加了些辣椒和柠檬草来增加这道菜的新鲜感，是不是感觉很可口呢？你们也可以在家里做哦。食材也不是很多，有鸡胸、奶油、龙蒿、罗勒、香芹、芹菜、柠檬草、辣椒、青葱、蒜、鸡汤、酥油、玉米粉、盐和胡椒。首先把鸡胸肉切成小块。 切好之后，鸡肉就可以准备炒了。Frying pan, we give a little bit of oil inside. We're adding the shallots, and we're adding the chopped garlic. Now the shallots and the garlic
garlic, they should be equally be sauteed until glazing, no color. After this, we will add our chicken breast. Saute it equally around, then we season it a little bit with salt and white pepper. Pepper is preference, you can also use black pepper. The heat not too hard, if not the chicken meat also will become overcooked. It will be nice and tender. Alright, and here is our ready sauteed chicken. 接下来，我们将开始做奶油酱汁，把鸡汤、柠檬草和辣椒放入锅中。大家都知道，这道菜里所含的柠檬草对健康和皮肤都很好。柠檬草含高抗氧化剂，对皮肤很好，例如可以消炎、缓解因日晒所引起的红肿，还可以用于伤口愈合的局部治疗。After slightly boiling the chicken stock for about 2 to 3 minutes, we will be adding the fresh cream to it, about 100 to 150 milli. Simmer it on a smaller flame. 煮约3-4分钟后，加入黄油，这样可以使味道更加鲜美。把酱汁搅拌均匀，然后把火关掉，并加入香料。搅拌均匀且出现泡沫状，酱汁可以和鸡肉一起煮了。We are placing our chicken breast back into the sauce. We're adding a little bit of salt. And a little bit of pepper, and there we go, our chicken dish. And here we go today, that is my dish, the Indonesian inspired chicken in herbal cream sauce infused with lemongrass and chili. Please enjoy. Have a nice day. 那观众朋友们都已经看到了吧？这3道不同的美食来自不同的厨师，是有多么独特美味，而且这些美食都是特别健康的哟。那希望呢，这些美食能当做在家里的朋友们的一个参考，能在开斋时跟家人、亲戚朋友一起享用。观众朋友们还想跟我一起去寻找不同的美食的话呢，就不要忘记收看每周日早上7点的健康美食，我们不见不散。Metro TV, knowledge to elevate.